Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia tergoh bersama. Wah, semangat merdeka! Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dikasihi. Pagi ini kita akan membahaskan sebuah lagi tajuk yang amat menarik. Ya, benar. Hari ini kita akan membahaskan tentang teknologi kecerdasan buatan ataupun AI yang amat popular ketika ini. Dan kepada penonton yang dikasihi, adakah anda tahu apa itu teknologi AI? AI adalah bermaksud Artificial Intelligence. Baiklah, kita boleh lihat. Pada zaman sekarang, penggunaan teknologi AI semakin meluas, tidak mengira usia dan sempadan. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, penggunaan teknologi AI telah memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat kita. Contoh, teknologi AI adalah seperti penggunaan telefon pintar, drone, komputer, kereta tanpa pemandu, dan penggunaan robot telah mengubah landscape kehidupan manusia. Ya, jadi jika ingin mengetahui lebih lagi tentang AI, pada pagi ini kita ada tetamu undangan bersama kita hari ini iaitu Encik Azhan, Cik Amira dan Cik Seri. Mereka ini adalah seorang pengajar di sebuah institusi dalam bidang teknologi maklumat. Selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Falsafah teknologi muncul setelah peradaban dunia kini menerapkan sistem elektronik dan maklumat di hujung jari. Apakah falsafah teknologi yang dapat kita kaitkan dengan penggunaan sistem AI ini? Apakah itu falsafah teknologi? Teknologi dihasilkan untuk meringankan beban dan tugasan harian manusia. Teknologi juga memudahkan kerja jangka masa pendek dan panjang, seterusnya membuat tugasan dengan cekap. Seperti yang telah diterangkan tadi, banyak kegunaan teknologi AI ini dan secara tidak langsung telah mengubah cara kehidupan kita seharian. AI banyak membantu dalam menyelesaikan tugasan penting maupun yang remeh-temeh. Sistem ini adalah sistem pemikiran komputer berasaskan algoritma yang ditulis oleh jutara perisian yang mampu menyelesaikan masalah dengan sendiri berdasarkan baris algoritma yang telah diprogramkan. Sistem ini banyak kelebihannya dan antaranya termasuk memendekkan masa untuk menyelesaikan ungkapan matematik yang ringkas maupun kompleks, selain menyelesaikan persoalan ya dan tidak dalam membuat keputusan. AI diprogram untuk membuat keputusan cepat dan logik dari permasalahan mudah dan beban keputusan dapat dialih dari manusia, seterusnya menjimatkan masa dan kepakaran untuk digunakan dalam kerja-kerja yang lebih kompleks dan penting. Setengah AI juga diprogram untuk belajar dari kesilapan dan membaiki keputusan dan tindakan dari banyak sesi percubaan dan kesilapan. AI juga dapat digunakan untuk memproses jumlah data yang lebih banyak pada satu-satu masa dan dengan data yang telah dikumpul dapat menjadi pembelajaran oleh sistem ini dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan pada masa akan datang. AI juga digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengagregatan maklumat untuk ditolak kepada pengguna. Dengan data penggunaan yang dikumpul, AI dapat mengkelaskan informasi yang kita perlu dan tidak. Data dari penggunaan seperti perkara kesukaan dan tidak akan mempengaruhi AI tersebut untuk memberi hanya informasi yang kita suka dan sebaliknya mengasingkan informasi yang kita tidak suka. Data dari orang lain dan dari demografi latar belakang dan ciri-ciri penggunaan juga akan digunakan dalam pengagregatan maklumat ini. Hal ini juga akan menimbulkan kesan buruk kepada pengguna yang akan dibincangkan nanti. AI tersebut untuk memberi hanya informasi yang kita suka dan sebaliknya mengasingkan informasi yang kita tidak suka. Data dari orang lain yang dari demografi, ya latar belakang dan ciri-ciri penggunaan juga akan digunakan untuk pengagregatan maklumat ini. Hal ini juga menimbulkan kesan buruk kepada pengguna yang akan dibincangkan nanti. Ya, dan segelintir rakyat kita telah menganggap teknologi ini adalah sebuah benda yang menyusahkan terutamanya kepada golongan muda kita pada zaman sekarang. Tetapi teknologi AI ini sebenarnya sangat penting dalam melengkapkan kehidupan manusia pada zaman moden sekarang bagi membolehkan kita untuk terus berdaya saing dalam era ekonomi digital. Okey,
Jadi, pada pendapat Cik Amira, apakah masalah semasa teknologi AI pada zaman sekarang iaitu impak kepada masyarakat kita sekarang? Okey, kalau kita lihat sekarang manusia dan robot diibaratkan sebagai rakan. Akan menjadi rakan. Itu jangkaan yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan ini semua impak daripada kepesatan pembangunan teknologi kecerdasan buatan, iaitu AI di dunia termasuklah di Malaysia. Okay, boleh dikatakan semua orang kini sangat bergantung dengan penggunaan teknologi dan juga artificial intelligence. Okay, dengan kemudahan yang ada sememangnya menjadikan hidup lebih mudah dan kerja lebih cepat. Bagaimanapun, di sebalik kebaikan yang diberikan teknologi AI ini, um, namun ada kesan sampingan daripada penggunaan berterusan. Okay, pertama sekali, manusia menjadi terlalu bergantung kepada penggunaan teknologi AI. Ramai yang percaya bahawa AI akan meningkatkan keupayaan manusia, tetapi lain percaya sebaliknya, bahawa pergantungan orang yang semakin meningkat pada rangkaian dipacu mesin akan menjejaskan keupayaan mereka untuk berfikiran bebas, tindakan autonomi dan komunikasi interpersonal yang berjaya. Ini menyebabkan pengurangan kemahiran kognitif, sosial dan kelangsungan hidup seseorang individu tersebut. Okey, seterusnya penggunaan sosial seperti media seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram juga meningkatkan kes pencerobohan data pribadi. Dengan teknologi AI, keselamatan data pribadi telah dimanipulasi bagi tujuan yang tertentu. Sebagai contoh, di Malaysia, keputusan pilihan raya umum PRU 13 yang yang lalu turut didakwa wujudnya campur tangan dari pihak ketiga yang menggunakan data pribadi pengguna. Okey, penyalahan gunaan data pribadi dibimbing dapat membentuk pemikiran negatif dan menentukan kecenderungan atau emosi masyarakat mengikut kepentingan politik dalam kalangan masyarakat. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih Cik Amira. Ada pendapat lagi? Ya, walaupun penggunaan teknologi AI telah memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat kita yang telah mengubah lanskap kehidupan manusia pada zaman sekarang, tetapi ramai kita tidak tahu bahawa teknologi AI sebenarnya amat penting dalam menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga kita dan juga dapat memberi manfaat yang sangat banyak apabila kita bijak menggunakannya. Jadi, apakah cadangan penyelesaian untuk mengatasi masalah teknologi AI pada zaman sekarang? Okey. Perkembangan teknologi pada masa kini sentiasa ke hadapan dan sukar untuk mempunyai titik noktahnya. Walaupun kini manusia merupakan ejen yang memulakan perkembangan ini, namun pada akhirnya berhadapan juga dengan situasi gentir di mana ia boleh mengorbankan hak, kepentingan dan masa depan manusia. Bahkan dalam perkembangan bidang AI iaitu Artificial Intelligence atau lebih dikenali sebagai kecerdasan buatan yang sukar dikawal boleh mengakibatkan kepupusan tamadun manusia. Tanpa dinafikan lagi, potensi dan manfaat AI boleh menjadikan kualiti kehidupan manusia bertambah baik. Oleh yang demikian, para penggubal dasar di seluruh dunia sedang giat berusaha dan bersiap sedia dalam menangani berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ia dapat dilihat dari RISI 2019, House of Lords 2018, Jobin Lenka dan Vienna 2019, tahun 2016. Di samping itu juga, negara luar seperti Kanada, Jepun,
China, Amerika Serikat, dan banyak lagi negara yang merupakan kesatuan Eropah komited melancarkan strategi untuk merangsang pembangunan dan pekomersialan AI untuk mengekalkan daya saing ekonomi, kerjasama antara penggubal dasar, pemimpin industri dan perniagaan perlu terlibat sama dalam membangunkan dasar yang lebih baik untuk dikawal. Selain keperluan untuk membentuk tadbir urus dan komprehensif, kerjasama dan gabungan kolektif antara disiplin termasuk ahli saintis, jurutera undang-undang, ahli falsafah ekonomi, dan agama menjadi amat penting untuk menangani pelbagai impak dan risiko AI terhadap masyarakat pada masa yang sama. Pendedahan dan sebaran maklumat yang berterusan kepada masyarakat turut diperlukan bagi memastikan manusia sedar akan tentang kehadiran AI dalam kehidupan mereka pada masa yang terdekat. Itu saja cadangan penyelesaian untuk mengatasi masalah teknologi AI daripada saya. Okey, ya, terima kasih Encik Seri. Ya, teknologi AI bukan sahaja telah mengawal kehidupan kita, manusia, atau telah memberi impak yang negatif kepada masyarakat kita, tetapi teknologi AI bakal melengkapkan kehidupan kita manusia pada zaman sekarang. Baiklah, seperti yang kita telah dengarkan sebentar tadi, penjelasan tentang teknologi AI. Walaupun teknologi AI telah banyak memberi kesan kepada cara hidup kita, berinteraksi dan meningkatkan pengalaman dan keselesaan hidup kita, satu perkara yang penting, kita tidak boleh terlalu negatif tentang keupayaan AI. Teknologi AI tidak selalunya mempunyai kesan negatif yang akan menggantikan peranan manusia. Mungkin kita tidak boleh belajar banyak seperti AI, tetapi kita boleh bekerjasama dengan AI. Sedangkan dengan kerjasama antara kita dan AI, ia boleh terus memberi manfaat kepada manusia dan juga hidupan lain di bumi ini. Okey, baiklah. Sekali lagi saya Beleni dan Patricia Kasha ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita hari ini iaitu Encik Azhan, Cik Amira dan Cik Seri kerana sudi kongsikan sedikit maklumat tentang ataupun AI bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.